Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak kongsikan tips bagaimana untuk kita lajukan sedikit modem LTE CPE ni. Okey, disebabkan ramai yang cakap LTE SPE modem ni modem kopi daripada modem Huawei. So dia punya kualiti untuk signal agak lemah. Okey, saya dah gunakan modem ni dah lebih kurang 3 bulan. Memang saya hadapi masalah tu juga mula-mula, tapi bila saya study sikit, saya buat try and error, saya dapat jugalah macam mana kita nak lajukan sedikit modem LTE CPE ni. Untuk modem LTE CPE ni, dia ada keluarkan beberapa jenis model. Ada yang ada antena macam ni. Okey. Ini ada antena belakang dia. Tapi antena ni tak boleh nak cabut lah. Antena ni antena built-in, tapi dia boleh keluar ke atas tu. Dia tak boleh nak cabut kan. Ada satu lagi begini saja, dia tak ada antena. Ada satu lagi, ada yang boleh cabut dia punya antena dia. Dan mungkin ada model baru yang dikeluarkan oleh LTE CPE ni yang dah ada dekat pasaran Malaysia ni. Okey, kenapa ramai yang cari modem jenis macam ni? Maksud saya jenis macam ni lah, tak semestinya brand LTE CPE ni. Kenapa ramai yang cari? Sebab modem ni kita boleh gunakan unlimited internet melalui SIM card biasa. So selain kita gunakan SIM card tu di handphone, kita boleh letakkan kat dalam modem ni dan kita boleh gunakan unlimited internet tersebut. So kita boleh share dekat komputer, dekat laptop, dekat Android TV, dekat macam-macam peralatan yang boleh kita sambung dengan Wi-Fi. Okey. Saya akan sharekan tips dia macam mana kita nak lajukan sedikit, tapi kena tahu sebelum anda beli ataupun jika anda telah memiliki modem ni dan menghadapi masalah yang Wi-Fi slow, internet slow, sebelum anda memilikinya, jika anda tengah servis, sebelum anda memilikinya, anda kena cek dahulu kawasan rumah anda ataupun kawasan office anda, internet telco apa yang laju. Okey? Okey, kalau misalnya kata anda tak pasti, anda boleh tanya kawan, jiran ataupun anda boleh cek sendiri. Senang saja, tak ada apa-apa apps. Terus pergi ke laman web telco berkenaan. Contohnya telco Kuning, telcokuning.com.my. Pergi cari bahagian coverage. Okey, cari coverage di alamat rumah anda. Cari satu persatu. Jika coverage tersebut ada, anda boleh gunakan telco tersebut. Jika anda sekarang ni dah gunakan telco dah, contoh telco biru, tapi telco biru yang anda gunakan sekarang ni di kawasan rumah tu memang tak ada. So bila anda gunakan modem ni pun, dia tetap internet slow. Okey, dia tidak sangat membantu melajukan internet. Dia cuma menambahkan sharing untuk penggunaan internet dan penggunaan internet menjadi unlimited. Tapi dia tidak sangat membantu untuk melajukan internet anda. So sekiranya anda punya internet kawasan tu memang slow, jika anda menggunakan modem ini tetap akan slow juga. Okey. Okey, sekejap lagi kita akan kongsikan tips macam mana nak lajukan sedikit modem ni. Okey. Okey, peralatan yang kita gunakan adalah modem. Ini modem LTE CPE. Modem lain pun boleh juga, tapi sekarang ni kita berbincang berkenaan dengan LTE CPE ni yang slow ni. Power bank dan juga handphone. Okey. Selain daripada adapter yang ada dah dalam kotak tu, ni adapter yang ada dalam kotak, kita juga boleh gunakan power bank. Itu yang kelebihan LTE CPE modem ni. Okey. Kalau tengok dekat bawah ni, okey, dia ada SIM card slot dan juga ada USB mini micro USB slot tu. So kita boleh masukkan, sambungkan pada power bank dan dia akan menyala. Okey. First kali sebelum kita test SIM card kat dalam ni dan kita tengok berapa kelajuan dia, kita kena test dulu SIM card tu kat dalam handphone. Sebab kita nak tahu kelajuan sebenar kalau kita gunakan handphone berbanding kita gunakan modem ni. So kita test dulu berapa kelajuan sebenar yang kita boleh dapat dengan SIM card kita dekat tempat sini dengan handphone. Lepas tu kita try dengan modem. Okey, kat handphone ni dah ada SIM card. SIM card yang kita akan masukkan dekat modem ni juga, tapi kita test kat handphone dulu. Okey, kita tengok kat tempat sini SIM card ni satu bar je 4G. Okey. So kita test speed test.net. Kita tengok berapa kelajuan sebenar dia untuk gunakan handphone ni. Okey, untuk kelajuan handphone ni biasanya dia akan laju sedikit lah daripada modem ni sebab bacaan dia lain, IP dia pun lain. So kita akan test dulu berapa yang kita boleh dapat
dengan menggunakan kelajuan handphone ni. Okey. Okey, sekarang ni gunakan handphone. Kelajuan dia okey 6 7. Okey, speed test 6 7 lah rasa, bukan lebih kurang 6. Okey, betul 7.7 Mbps. Okey. Kita try lagi. Kita dua kali try pada handphone. Nanti bila kita masukkan kat SIM card dekat modem ni juga, dua kali try juga. Okey. Kita tengok comparison menggunakan handphone SIM card ni dengan SIM card dengan menggunakan modem. Okey. Samalah 66767. Okey. Tadi pun sama 7.7. Okey, sama. Okey, konsisten. Maksudnya guna handphone dia akan dapat kelajuan sekitar 7 Mbps. Sekarang ni kita akan test pada modem. Okey, sekarang kita dah masukkan SIM card dekat dalam modem ni, modem CPE LTE dengan bantuan power bank. Okey. Tadi kita dapat dekat handphone, SIM card yang dah masukkan dalam handphone dapat 7 Mbps. Sekarang ni kita akan test berapa kelajuan SIM card ni pada modem. Sebab ramai yang mengatakan bila masuk dalam modem kelajuan jadi perlahan. Okey. Okey, sekarang ni kita dah connect wifi dekat modem ni. Sekejap saya setting untuk. Okey. Kita tengok berapa kelajuan menggunakan modem. SIM card ni sama yang saya masukkan dekat dalam handphone ni tadi. Dan juga tempat ni pun sama. Saya kat sini juga, okey. Tak ada berubah tempat. Tadi dekat handphone kita dapat 7.7 Mbps, dua kali 7.7 dengan 7.4. Sekarang ni kita tengok berapa yang modem ni boleh dapat. Okey. Kalau tengokkan bar dapat 4 bar. Stable internet dia. Wi-Fi dia memang berkelip lah. Itu data tu memang berkelip sebab ada connection. Okey, agak lambat sikit Agak lambat sikit. Kita refresh balik. Okay, kita dah refresh. Kita tengok berapa kelajuan dia untuk SIM card di dalam modem SCPE LTE CPE. Memang lambat. Okey. Belum dapat lagi. Masih finding optical server lagi. So kalau betul-betul memang susah nak dapatkan line gunakan modem ni, saya akan berikan tips macam ni kita nak dapatkan line. Okey. Okey, masih belum lagi. Kita akan tunggu berapa lama dia akan cari optical server ni. And then okay, so memang bila letak dekat modem, kawasan ni memang tak ada line. Memang tak ada internet. Okay, ni tak ada internet sebab memang tak jumpa dia punya server dia. Okay, kita last test Kalau tak boleh juga, kita akan gunakan step lain. Okey, ada jumpa dah. YTL improvement. Ping 37. Okey. Okey, tadi kita dapat gunakan handphone 7 Mbps dua kali 7 Mbps dan 7 Mbps. Menggunakan modem kita dapat 4.7 Mbps. Okey. Kita buat sekali lagi. Tadi dua kali dekat handphone dan kita akan buat dua kali juga dekat modem. Okey. Okey, ni laju sikit dia detect optical server dia. Okey, dia drop pada 2, tadi dapat 4. Sama juga dapat 4 juga.
So 3.8 tu maksudnya sama juga tadi, lebih kurang 4 Mbps. So menggunakan handphone, SIM card yang sama dapat 7 Mbps, menggunakan modem dapat 4 Mbps. Okey, so perlahan sikit daripada handphone. Memang betul modem bacaan dia perlahan sedikit daripada handphone, tapi kita boleh banyak benda kita boleh gunakan dengan modem. Dia boleh read data untuk unlimited dan share kepada banyak peranti atau device lain macam handphone, smart TV. Okey, sekarang ni ramai yang mengeluh kenapa tak ada line. Okey, first kali apa yang kita perlu buat adalah connectkan dengan power bank kepada modem ni dan letakkan SIM card kat dalam dia. Kemudian kita perlu bawa modem dan power bank ni pergi ke satu-satu tempat kat dalam rumah kita untuk kita cari line mana yang laju dekat dalam rumah kita. Tak semestinya kita bila letak dekat, contoh kita letak dekat ruang tamu, kita detect tak ada line atau slow sangat dalam 500 kbps je ataupun bawah daripada 1 mbps, kita dah cakap okey, modem ni problem, tak boleh langsung. Tak semestinya macam tu. Kadang-kadang dekat ruang tamu tak boleh, tapi kita kena alihkan. Sebab tu saya syorkan gunakan power bank, supaya kita boleh bawa ke mana-mana. Kita test. Cuba letak dalam bilik, dekat dapur, dekat tempat kalau ada 2 tingkat atas. Okey, kita test dekat tempat. Okey, macam ni tadi kita sekarang ni saya dekat tempat ni, kita letak dekat tempat lain, kita test pula berapa kelajuan dia. Okey, tadi dekat tempat lain, ni dekat kawasan lain, dalam rumah juga, rumah yang sama, tapi dekat tempat lain. Sekarang kita test balik. Tadi pun sama juga dapat full bar juga, ni pun dapat full bar juga, tapi kita tak tahu berapa kelajuan dekat tempat ni. Tempat tadi 4 Mbps, dekat tempat ni kita dapat berapa? Okay, see? Dia lagi perlahan. So, kita buat benda ni dekat banyak tempat. Kita cuba cari banyak tempat dekat dalam rumah kita. Dekat mana yang dapat, lebih kurang juga 3 Mbps. Tadi pun dapat 4 dengan 3.8. Dekat mana kita boleh dapat kelajuan yang agak laju. Okay? Sebab tak semestinya satu rumah tu, satu tempat je kita try. Tak boleh. Sebab banyak sudut rumah kita yang boleh berlainan kelajuan yang kita boleh dapat untuk kelajuan internet dia. Okay? Okay, dekat sini pun sama. Lebih kurang 3, 4. Sama juga, 4 juga. Okey, saya akan pergi ke satu tempat lagi. Kita akan buat dalam 2, 3, 4 tempat. Okey, untuk dapatkan kelajuan yang lebih laju. Okey, ini satu lagi tempat. Kita try pula berapa kelajuan dekat sini. Kat sini tempat dia bilik tingkap agak terbuka ni, bilik tingkap terbuka. Kita test. Okay. Sebaiknya bila kita bertukar satu tempat, kita letakkan modem tu kat tempat tu, sebaiknya kita tunggu dalam 5 minit atau 3 minit supaya modem tu read kawasan tu dengan betul. Okey, macam tu kita letak kat bilik 1, kita biarkan 5 minit, kita test. Bilik 2, kita biarkan 5 minit dulu, baru kita test. Macam tadi saya buat terlalu sekejap. Takut dia masih simpan record untuk bacaan lama lagi. Sekejap, saya tak nampak. Saya dah speed test ni. Okey, 3 Mbps. Tadi kita dapat 4 dekat tempat 1, dengan tempat 2 kita dapat 4 Mbps. Dekat tempat ketiga ni kita dapat 3 Mbps. Tadi 2 kali kita dapat 4 sekarang dia naik balik. Sebab mungkin dah lama sikit saya letak kan. Tadi saya letak, saya terus speed test. Okey, kat tempat ni kita boleh dapat 5 pula. Dapat 5 Mbps. Kita try lagi. Betul ke dapat 5? Sebab tu kita kena cuba dekat banyak tempat. Kita cuba banyak tempat sebab kita nak dapatkan kat mana yang kita sepatutnya letak modem ni. Kita tak semestinya letak dekat satu tempat je. Kita boleh bawa handling mana-mana pun. Actually benda ni boleh memang buat travel pun. Ketika mana-mana balik kampung pun kita boleh gunakan modem ni juga. Okey. Tadi dapat 5, ni dapat 4.8. Okey, tinggi sikit daripada tempat 1 dan 2. Sekarang ni kita cuba dekat tempat last Kita buat 4 tempat lah. Kita try 4 tempat. Okey, ini
tempat yang keempat, kita cuba letak modem ni. Tadi tempat pertama 4 Mbps, tempat kedua 3.8 tak salah saya. Tempat ketiga dia dapat 5 Mbps dengan 4.8 Mbps. Dan tempat ketiga tadi, yang tempat keempat kita try Kita dah letak ni dalam 9 minit 2. Better kita biarkan lama sikit lagi sebenarnya. Macam 5 minit ke atas supaya dia betul-betul cerap signal dekat tempat yang tu. Okey, sekarang ni kita try. Kawasan ni agak tertutup. Yang tempat keempat ni agak tertutup Tempat ketiga tadi terbuka sikit tempat dia. Tingkap semua saya buka. Okey, nampak tak perbezaan dia? Okey, tempat keempat memang bawah 1 Mbps. 0.7 720 kbps saja. Okey, kita try lagi. Semua kita buat 2 test. Kadang-kadang dia lambat serap untuk signal kat tempat baru tu. Memang lambat sikit untuk dapat bacaan dia. Okey, ping dia 39. Okey. Tadi dapat 720 kbps. Yang ni kita tengok dia dapat berapa? Dapat 2.61. Okey, memang ini membuktikan tak semua tempat dalam rumah kita mempunyai kelajuan yang sama. Kita kena try, cari tempat dekat mana kelajuan yang lebih yang agak laju untuk kita letakkan modem ni. Okey, sebab kita nak letak modem ni dekat tempat yang dia detect kelajuan dia laju untuk internet. Macam kita tengok tadi, semua bar full dekat keempat-empat tempat full bar, tapi kelajuan tak sama. Okey, last kita buat satu tempat, last dia dapat berapa? Tempat ni agak open sikit. Kita buat. Okey, ini tempat kelima. Kita test Saya baru juga letak ni, tak sampai 3 minit pun. Semua tempat dapat full bar, tapi tak semua tempat kelajuan yang sama. Ini ping laju sikit 28 milisecond. Tadi dapat 32, 36, 38. Okey. Tengok tadi dapat tempat kawasan keempat tadi hanya dapat 720 kbps dengan 1.8 mbps. Sangat perlahan yang ni lebih perlahan. 130 kbps saja atau 0.13 mbps. Kita akan test lagi. Okey, kita naik lagi. Dia akan sekarang ni kita dapat 6 mbps. Okey, 6. Okey, 4.8. Okey, 4.7 mbps. Kita buat test lagi sekali, last. Kita nak dapatkan kelajuan sebenar dia. Okey. Ni tempat yang kelima. Dia tinggi sikit dan juga open sikit. Banyak tingkap terbuka. Dia tinggi sikit. 5.8. Okey. Ini antara yang terlaju lah. Dia dapat first 4, second 3.8. Tempat yang ketiga tadi dapat 5.2 tak salah saya. Ini paling laju. Tempat ni paling laju pasal tempat ni tinggi sikit. Okey, kita test lagi. Tadi 5.8. Tengok, kalau kat sini laju, kita akan letakkan modem ni dekat sini. Okey. Okey, kita letakkan modem ni kat sini sebab kita nak cari dekat mana yang laju, kita letakkan modem tu kat situ. Okey. Cubaan terakhir 4 Mbps. Okey. So, apa yang kita dapat sekarang ni, tak semua tempat dekat dalam rumah tu mempunyai kelajuan yang sama. So, kita kena bawa modem ni pergi dekat tempat-tempat dekat dalam rumah kita, dekat ceruk ke, dekat mana ke, dekat tempat tinggi sikit ke, kita test. Okey. Dan yang paling biasa yang dapat kelajuan tinggi sikit dekat tempat yang tinggi sikit ataupun boleh test letak dekat belakang TV. Okey.
Sekali lagi kita test dekat belakang TV, sebab saya pernah letak Huawei modem B310 dekat belakang TV dan memang mencanak naik dia punya signal dia. Sekarang kita letak modem LTE CPE ni dekat belakang TV. Okey, ni last tempat kita try bising sikit sebab tengah tengok boy ni. Okey, ni dekat belakang TV. Kat mana kita nak mulakan pencarian ni? So, kita test. Apa maklumat yang Ini kita adalah ada tempat yang tentang ke-6. data bot? Mengikut data tapak, dia Dekat merupakan belakang kawasan TV. yang menggema komputer segala jenis data dan maklumat. Mungkin dia berada di Tengok salah satu berapa. tempat penyimpanan Pindah agak maklumat. perlahan 45 fps. Seperti Millisecond. arkib-arkib lama. Jom kita tanya alien-alien kat sini. Tadi kita Bagus, detect wahai anak muda. 28 millisecond pergi cari dapat. paus merah yang bot-bot tu. Okey. Kebenaran, nak cari makan. Nampak macam 3. Okey, 35 Mbps. First try. Kita try lagi Lepaskan aku, boy. Kita try lagi. Berapa yang? Sebab saya baru je cucuk kat sini dalam 2 minit, tak sampai 5 minit pun. Better sebenarnya kita tunggu lama sikit untuk dapatkan dia cerap untuk tempat yang baru betul-betul. Okey. Ya, hai tak. Pagi. Hai. Kamu kasih sikit ambillah tu. Pakcik, Sekejap, Pakcik tahu tak tempat macam arkib lama kat planet ni? Okey. Arkib lama. Maintain sama juga Tak ada 3.5 Oh, tak ada. Makanan Mbps. cucu-cucu ada. Okey, so yang apa tu yang kita ada. boleh cakap kat sini, tak semua tempat sama kelajuan dia. Okey? Okey, jadi siapa-siapa yang dah ada LTE CPE modem ni dan mengalami masalah lain perlahan, cuba gunakan tips yang saya beri tadi. Okey? Letakkan dekat tempat-tempat lain dalam rumah tu dan speed test. Sebaiknya biarkan setiap tempat baru letak, biarkan 5 minit. Tadi pun saya buat sekejap sangat sampai 5 minit. Okey? Harap ini dapat membantu anda semua. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum.